Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 2 hari bulan di mana hari kedua untuk kita lockdown. So semua orang masih kena berada di rumah lah. Okey, so dan kita doakan dan kita minta doa supaya keadaan kita bertambah baik. Okay, sebab kes COVID pun makin makin mencanak dan sebagainya, so kita risau juga. So kita doakan supaya keadaan di Malaysia makin bertambah baik, insya-Allah. Dan kita minta juga untuk kita pesan kepada sesiapa yang di luar sana untuk jaga SOP. Kalau tak ada keperluan untuk keluar rumah, dan kita minta untuk terus kekal berada di rumah kan, sebab kerajaan untuk buat lockdown pun sebenarnya ada sebab dan tujuan dia. Dan antara hikmah dia, bila kita lockdown, kita ada masa untuk kita sama-sama mendalami ilmu, apa-apa yang kita nak tahu dan sebagainya kan. So macam dekat FB pun banyak live-live pasal knowledge, pasal ilmu yang kita boleh join sama-sama. Dan sama juga hari ni pun kita nak sama-sama untuk share ilmu perkongsian mengenai terapi hari ni. Dan agak jarang untuk kita bawa topik macam ni kan, topik mengenai terapi antara approach ataupun pendekatan Islam dengan pendekatan Barat. Okay. So kita minta kepada penonton di luar sana yang sedang menonton kan, kalau rasa macam mungkin live ni agak bermanfaat dan sebagainya, kita minta sama-sama untuk share kepada kawan-kawan yang mungkin rasa macam mungkin diorang pun nak tahu juga kan. Okay, so kita minta sama-sama share untuk kita sama-sama sebarkan knowledge kita, pengetahuan kita, supaya sama-sama untuk kita dapat belajar. Dan hari ni kita jemput panel-panel kita bukan calang-calang, okay? Kita jemput yang semua yang sangat berpengalaman. Okay, so hari ni kita ada bersama-sama kita kita bersama-sama kita yang tak asing lagi lah bersama dengan Dr. Aisyah. Okay, so kalau dekat FBCPC tu memang kita akan selalu nampak muka doktor kan. Okay, so sebab Dr. Aisyah sangat aktif untuk bagi live, bagi perkongsian, dan hari ni pun sama-sama Dr. Aisyah pun masih bersama kita untuk memberi perkongsian kita mengenai terapi. Okay, so saya share sikit lah, mungkin ada orang baru datang kan, macam siapa Dr. Aisyah ni? Okay, so Dr. Aisyah ni adalah merupakan child clinical psychologist dan juga merupakan registered counselor berdaftar, dan telah pun berkhidmat lebih daripada 14 tahun. So dengan pengalaman beliau tu, hari ini beliau akan sudi sama-sama untuk berkongsi dengan kita mengenai terapi. Okay, kan hari PKP lockdown ni banyak masalah psikologi dan sebagainya. So hari ini kita boleh dengar daripada Dr. Aisyah sendiri mengenai terapi-terapi apa yang sesuai dan sebagainya. Okey, dan panel seterusnya yang kita bawakan khas juga jauh ya dari Kedah sana. Okey, Encik Akmal Haziq. Encik Akmal pun merupakan registered counsellor ataupun counsellor berdaftar yang juga merupakan yang juga merupakan counsellor dan juga sangat berpengalaman lah untuk menjalankan terapi, dan kebanyakan saya dipahamkan Encik Akmal banyak berkhidmat ataupun memberi perkhidmatan kepada golongan dewasa lah kan. Okey, kepada golongan kes-kes perceraian, kes kastedi dan sebagainya. Okey, so dengan dengan peluang ni kita akan sama-sama untuk kita dalami lah. Okey, sebab kita pun, saya sendiri pun personally macam sangat tertarik dengan approach Barat dan Islami ni. Okey, so kita kadang-kadang tak tahu macam mana nak pergi jumpa kaunselor tu, nak cakap nak guna approach mana ke apa ke kan. Okey, so mungkin kita mulakan dengan Encik Akmal Haziq dululah. Mungkin Encik Akmal boleh ceritakan sikit lah dulu terapi Islami ni macam mana sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengajak kita semualah, tuan-tuan hadirin hadirat, doktor dan kita punya moderator hari ini, untuk sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu taala, kerana dengan izin Allah hari ini kita dapat bertemu walaupun di alam maya. Alhamdulillah, itu juga satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan inilah cara untuk kita berkomunikasi hari ini. Alhamdulillah.
Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Clinical Childhood Psychology Clinic Dr. by Dr. Aisyah. Kerana sudi untuk menjemput saya dan ini merupakan peluang yang bermakna lah untuk saya sebab dapat bersama-sama dengan Tok Guru saya lah. Dr. Aisyah ni merupakan Tok Guru saya di Universiti Malaya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kami bersama-sama lah untuk kita bincangkan satu topik yang bagi saya sangat menarik dan perlu untuk diperbincangkan, bukan sahaja dalam academician tetapi perlu diperbincangkan dalam masyarakat juga, supaya perkara-perkara ini mendapat perhatian dan juga penekanan yang penting oleh masyarakat, dan itu dapat membantu mereka sebagai satu tools ataupun satu alat untuk mereka gunakan dalam kehidupan mereka sendiri. Berbalik kepada soalan moderator kita Encik Nasrul. Terima kasih Encik Nasrul atas soalan tadi. Apakah terapi Islam? Untuk kita pergi lebih jauh untuk mengenali tentang terapi Islam, saya suka untuk kita mengambil definisi terlebih dahulu. Kalau kita tengok dari sudut terapi, istilah terapi itu sendiri merujuk kepada istilah perkataan Greek yang merujuk kepada terapia, iaitu perkhidmatan. Kalau kita tengok definisi yang diberikan dalam mengenali terapi itu sendiri, dalam Kamus Perubatan Musbi 2001, saya bawa sikit dia punya definisi. Terapi adalah rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan ataupun masalah, bertujuan untuk mengembalikan kefungsian secara normal. Maksudnya terapi ini adalah satu bentuk proses rawatan yang berlangsung dalam beberapa tempoh tertentu yang dilakukan oleh terapis-terapis untuk membantu manusia ataupun mereka yang menghadapi masalah pulih daripada masalah mereka dan kembali kepada keadaan yang normal. Dan apabila kita sebut tentang Islam, Islam kita merujuk kepada cara hidup seorang Muslim yang baik. Dan apabila kita sebut tentang Islam, maka ia tak lain tak bukan, dia tak akan lari daripada 3 cabang ilmu yang utama dalam menjadikan Islam itu sebagai satu agama yang sempurna, iaitulah ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu ini disampaikan oleh Rasulullah dan inilah dinamakan sebagai cara hidup Islam. Dan bila mana kita sebut tentang terapi Islam, maka definisi mudah untuk kita fahami, terapi Islam itu adalah satu proses rawatan yang menggunakan kaedah yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, yang menggunakan melalui ilmu agama, pemahaman tentang agama yang kita sebutkan akidah, tauhid, fiqh dan juga tasawuf, menggunakan ayat-ayat ru'yah syar'iyah, ayat-ayat suci Al-Quran, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para alim ulama kita untuk memulihkan manusia dan kembalikan manusia kepada kehidupan normal sebagai hamba Allah yang berjaya di atas muka bumi ini dan insya-Allah mudah-mudahan berjaya di akhirat nanti. Jadi untuk kita fahami secara ringkasnya dan secara mudahnya bahawa terapi Islam ni adalah terapi yang menggunakan pendekatan Islam, yang menggunakan cara-cara yang dianjurkan oleh Islam melalui contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu qudwatun hasanah. Rasulullah SAW itu sebagai qudwatun hasanah. Dan sepanjang pengajian saya secara peribadinya saya melihat bahawa apa yang saya pelajari dalam ilmu-ilmu psikologi dan juga kaunseling ini ada ketepatan ataupun bersesuaian dan perkaitan yang sangat rapat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita mendalami ilmu agama dengan mendalam, cuba untuk mempelajari dan menghayatinya, kita akan dapati bahawa apa yang dikongsikan, apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu sangat bertepatan dengan apa yang dianjurkan ataupun apa yang dibawa oleh disiplin-disiplin ilmu dalam ilmu-ilmu psikologi, termasuklah ilmu kaunseling. Kalau kita tengok, mungkin akan datang nanti kita akan bincangkan dari sudut barat dan juga Islam. Tapi secara asasnya saya melihat bahawa terapi Islam inilah keadaannya, yang mana kita menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu definisi awal ataupun perkongsian awal yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Akmal. So apa yang kita boleh rumuskan adalah secara asasnya terapi itu adalah merujuk
rawatan ataupun kita mengembalikan kefungsian seseorang. Dan bila kita cakap mengenai terapi Islam tu adalah kita bawa nilai-nilai Islam tu dalam terapi itu sendiri. Okey. Lepas tu kita, tapi banyak juga persoalan kan bila sekarang kan bila kita banyak sangat oriented dekat barat, kita rasa macam apa tu dekat barat banyak evidence based dan sebagainya. Macam doktor, macam mana kita rasa macam pentingnya untuk kita nak ambil juga terapi Islam ni? Dalam bila kita buat terapi dan sebagainya, dan kita nak ambil juga terapi Islam tu untuk kita untuk kita melaksanakan terapi dekat klien ataupun pesakit. Macam mana doktor? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okey, terima kasih moderator Encik Nasrul. Okey, sebenarnya pada saya lah saya telah dalam bidang ni lama. Pak kata tadi awal mukadimah tadi dalam 14 tahun macam tu. Ya? Jadi saya telah berjumpa dengan klien-klien yang Muslim dan juga non-Muslim. Malah ada juga yang ialah klien-klien yang mungkin dia kata dia tidak ada agama. Sedang mencari-cari agama. Okey. Okey. Pada saya lah, sepanjang saya bekerja sebagai psikologis dan terapis ni, saya dapati kan 3 elemen utama psikologi ni penting tetapi saya tambah satu elemen lagi. So 3 elemen utama psikologi iaitu kognitif, akal kita, thought kita, dan kita punya emosi, perasaan, tingkah laku, behavior kita atau reaction. Itu ada satu yang holistik sebagai seorang manusia. Tetapi sebagai seorang Muslim, saya ni sebagai seorang terapis Muslim saya melihat satu elemen lagi menjadi pelengkap kepada seseorang manusia itu, seseorang individu itu atau seorang klien tu, iaitu spiritual. Kalau orang tanya saya apa benda elemen yang holistik sebagai seorang manusia, saya akan sebut 4. Saya akan katakan yang kognitif, emosinya dan juga tingkah laku serta spiritual. So spiritual ni pada saya adalah tentang value kita, tentang norms kita dan juga kita punya agama. Okay? Sebab kan senang cakap macam ni lah. Sebenarnya terapi Islam ni melengkapi sebenarnya. Ini kalau saya memfokus kepada klien-klien Islam saya katakan spiritual terutamanya bahagian terapi itu menjadi pelengkap. Sebab kalau kita faham emosi yang kita alami, depression, anxiety kita cuba cari solution, tetapi akhirnya kita akan balik kepada human nature kita. Kita balik kepada fitrah kita. Walau apapun punca kepada permasalahan yang kita hadapi, mungkin kita kata masalah ibu bapa yang membuatkan kita rasa depressed, masalah penceraian, masalah belajar, masalah itu, masalah ini. Akhirnya solution yang asli sebenarnya adalah kepada kita punya basic agama. Sebab itulah saya mengamalkan terapi Islam ni dalam praktis saya. Tetapi sebenarnya saya pun dapat makluman, saya dengar pandangan daripada kaunselor-kaunselor ataupun terapis-terapis di luar sana yang mengatakan, dia terlalu bangga mengatakan, dia ni adalah orang yang berpegang kepada approach Sigmund Freud, katakan ataupun dia ni person-centered. Ini adalah approach dalam moden lah dia ada ini ada itu. So approach yang dikatakan tu lebih kepada moden barat. Tetapi saya nampak apabila saya berhubung dengan klien dalam sesi terapi, bila saya masukkan elemen Islam tu, bila saya sebut tentang surah-surah, bila saya sebut tentang solat dan sebagainya, saya nampak kemudian lepas beberapa sesi, klien ni dia rasa lebih tenang, dia lebih nampak sebenarnya. Sebab dalam Islam kita menekankan qada dan qadar, kan? Kita menekankan hikmah di sebaliknya. Sebab dua benda ni elemen yang tak nampak. Kalau kita faham Western punya teori, dia nak benda yang nampak, benda yang macam nampak maksud saya adalah benda yang nyata, macam 1+1=2, dia nak nampak macam tu. Tetapi dalam spiritual, dalam agama kita tak nampak benda tu, tapi kita kena ada kepercayaan. Sebab itulah saya tanpa ragu memang implementkan terapi Islam dalam saya punya sesi. Sebab goal saya adalah untuk bantu klien saya minimize dia punya anxiety, minimize tekanan perasaan dia, dan saya nampak itu berhasil. Walaupun ada pandangan mengatakan, kenapa kita masih combinekan, itu tak bagus, kita tak boleh buat macam tu. Saya punya pandangan lain sebab saya mengamalkannya. Dan saya nampak keberkesanan pada klien saya apabila saya menggunakan kedua-dua pendekatan. Pendekatan barat dan juga pendekatan Islam tu tadi. Okey.
Okey. So apa yang kita boleh rumuskan, apa yang Dr. share tadi sangat menarik. Apa yang saya suka satu term Dr. cakap tadi, kan kita macam mencari macam-macam, kita anxious, kita anxiety, depressed dan sebagainya. Tapi at the end of the day sebenarnya kita kena kembalikan kepada fitrah tu, baru kita jumpa apa yang kita nak sebenarnya. Dan itu adalah spiritual kita. Okey, kita kembali kepada Tuhan, baru kita nampak apa sebenarnya kita sebagai peranan hamba, barulah kita boleh nilai, oh sebenarnya aku hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Okey. So kepada para penonton di luar sana, kalau macam ada sebarang pertanyaan, persoalan nak tanya kan, okey, boleh komen di ruangan di bawah. Kalau ada masa, insya-Allah kita akan cuba jawab. Okey, dan pada masa sama, kita minta sama-sama untuk penonton di luar sana untuk sama-sama share. Okey, apa yang kita bincangkan petang ni, kalau kita rasa benda ni sangat bermanfaat, kita boleh sama-sama share kepada rakan-rakan ataupun kenalan kita lah, untuk sama-sama, untuk bukan untuk kita sahaja tahu tapi orang lain pun tahu juga. Okey, untuk Encik Akmal, apa tu macam doktor cakap tadi, kan sebenarnya dekat barat pun banyak approach dia. Ada human center, psychodynamic, ataupun yang famous adalah macam CBT dan sebagainya kan. Tapi macam mana kita nak nak bezakan ataupun apa beza kalau terapi barat ni macam mana, terapi Islam tu macam mana, mungkin Encik Akmal boleh terangkan mana? Okay, baik. Terima kasih kepada Cik Nasrun. Baik, insya-Allah. Saya nak tambah sikit apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang doktor sampaikan, dan juga awal tadi lah, sebenarnya lost sikit tadi. Saya ada bawa beberapa dalil lah di sini. Bila mana kita sebut tentang Islam, terapi Islam, ada satu hadis yang menarik untuk kita sampaikan di sini. Saya baca dia punya matan. Maksudnya sesungguhnya, hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Ini antara perkara yang menjadi penekanan dalam terapi Islam, iaitu kita mempercayai bahawa manusia itu bertingkah laku disebabkan oleh hatinya mungkin bermasalah. Jadi dengan kita merawat ataupun mengembalikan ketenangan dalam hatinya, maka insya-Allah perubahannya akan dapat dilihat. Macam doktor sebut tadi, pengalaman doktor apabila doktor menguruskan, mengendalikan klien-klien, ada beberapa klien yang bila mana kita berikan pendekatan-pendekatan Islam ini, selepas beberapa tempoh mereka akan rasa lebih baik dan merasa lebih tenang. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, bila mana hati kita ini baik, maka insya-Allah keadaan anggota tubuh badan kita, jasad kita akan menjadi baik. Dan ini juga bertepatan dengan ayat Quran, ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Yang mana Allah kata, ketahuilah. Bila sebut ketahuilah, maksud perkara itu adalah satu benda yang pasti. Ketahuilah, nescaya apabila ala bizikrillah, ketahui olehmu apabila kamu mengingati Allah, iaitu kita berzikir, kita salat, kita membaca Al-Quran, kita memperbaiki cara hidup kita dengan mengembalikan cara hidup kepada cara hidup Islam, apa yang dianjurkan oleh sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya, maka hati kamu akan menjadi tenang. Maka di sini adalah satu benda yang pasti, menjadi satu jaminan oleh pencipta Khalik kita. Allah memberi jaminan apabila kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbentuk Islamik ataupun spiritual disebutkan oleh doktor sebentar tadi, maka insya-Allah dia akan membantu hati kita menjadi tenang. Dan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, bila mana hati kita baik, tenang, insya-Allah jasad kita, tubuh kita, tingkah laku kita pun akan menjadi baik. Berbalik pada soalan tadi, di manakah perbezaan antara terapi barat dan terapi Islam? Menarik tadi saya bila doktor berkongsi tentang ada orang yang dia kata, oh tak boleh campur terapi Islam dan terapi barat. Ini pandangan saya, mungkin saya boleh lontarkan sedikit pandangan. Saya membaca dari sudut sejarah. Apabila kita melihat Rasulullah SAW sendiri lahir ataupun diturunkan oleh Allah SWT sekitar tahun 500 ataupun 600 Masihi. Okey? Maksudnya 1400 tahun yang dahulu. Kemudian ilmu yang Rasulullah bawa ni, perbincangan berkenaan dengan jiwa, kalau kita tengok psikologi,
dia adalah kajian moden yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada sekitar tahun 1800 Masihi. Sedangkan Islam, Rasulullah membawa ilmu tasawuf ini 1400 tahun yang dahulu dan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, antaranya Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, sehinggalah kepada kita hari ini. Maka di situ Islam tidak menamakan dengan nama psikologi, tetapi dia menamakan ilmu ini sebagai ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ataupun penyucian jiwa. Di sini kita lihat psikologi itu adalah kajian ilmu yang menekankan kepada jiwa ataupun kajian ilmu berkenaan dengan jiwa. Dalam Islam, tazkiyatun nafs, pembersihan atau penyucian tentang jiwa. Jadi kedua-dua aliran ini ataupun approach pendekatan ini mempunyai kajian yang sama. Dan apabila kita lihat dari sudut sejarah, kita pernah mengetahui sejarah tak akan berubah. Di mana zaman Eropah, zaman Barat pernah mengalami kejatuhan, iaitu zaman kebodohan. Akhirnya apabila mereka nak kembali orang kata bangkit, zaman Renaissance, mereka menterjemahkan kitab-kitab ilmuwan-ilmuwan Islam ke dalam ilmu Barat mereka. Dan kemungkinan besar, ini pandangan saya lah, kemungkinan besar apa yang disampaikan dalam psikologi Barat, pendekatan-pendekatan Barat ini ada kaitan rapat dengan Islam dikarenakan oleh sebenarnya ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Barat ini kemungkinan besar ambil juga daripada ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman dahulu lah. Itu pandangan saya bila kita tengok dari sudut sejarah. Sebab psikologi moden Barat wujud sekitar 1800, kalau saya silap betul kan Doktor, itu dipelopori oleh Sigmund Freud, kemudian banyak lagi Adlerian, kemudian datang B.F. Skinner, kemudian datang lagi humanistik dan sebagainya. Jadi di situ kita lihat psikologi Barat ini mengkaji tentang 3 domain yang Doktor sebutkan tadi, kognitif, emotif dan juga behavior. Okey, 3 ni juga bila kita lihat dalam sudut Islam, kita kata tadi tazkiyatun nafs. Ini saya ringkaskan daripada pembacaan dan juga pengajian saya dalam kitab-kitab Islam. Antaranya kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, iaitu Fathur Rabbani, kemudian Tazkiyatun Nafs dan sebagainya. Saya boleh simpulkan, jiwa yang dimaksudkan dalam ilmu Islam ini, dia bukan semata-mata 3 elemen. Kalau dalam psikologi Barat, kita ada kognitif, emotif dan behavior. Dalam Islam, kita ada akal yang merujuk kepada kognitif. Kita ada hati atau qalb yang merujuk kepada emosi kita. Kita ada insan, iaitu diri kita yang merujuk kepada tingkah laku kita. Dan Islam tidak sekadar menyatakan bahawa kita apabila kita merubah akal dan hati, maka dia akan menjadi baik. Dalam tempoh kita merubah akal dan hati itu, ada elemen-elemen lain. Di antaranya itu yang menjadikan manusia itu menjadi bertukar menjadi akhlak yang baik, mencontohi akhlak Rasulullah. Disebut di sini secara sepintas lalu ada 7 elemen. Yang pertama elemen roh. Roh ini secara mudahnya kita faham, jasad kita ini dilekati dengan roh. Kita boleh merasai sesuatu itu disebabkan adanya roh dalam diri kita. Kita luka, kita rasa sakit, kita rasa sakit kepala dan sebagainya, itu adalah roh yang mana dia menumpang pada jasad kita. Sebab tu bila orang mati, roh itu keluar daripada badan dia, maka jasad itu kaku. Maka di situ menunjukkan elemen roh itu sebenarnya menguasai diri kita. Okey, itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua akal. Maksudnya kita nak membersihkan roh kita, kita perlu positifkan akal kita. Dengan mana kita membesarkan Allah. Dalam konteks Islam, akal ini merujuk kepada kita membesarkan Allah, kita membesarkan Nabi Muhammad SAW, kita buat baik kepada mak ayah kita dan sebagainya. Kemudian elemen yang ketiga, elemen hati. Dan selepas daripada elemen ini yang jarang sekali kita perbincangkan, tetapi elemen ini adalah elemen yang sebenarnya dirasai oleh mereka-mereka yang mengamalkan spiritual Islam. Cumanya tidak diistilahkan. Macam kita kata zikir tadi. Bila kita solat, kita rasa khusyuk. Bila kita berzikir, kita rasa hati kita tenang. Dan elemen itu sebenarnya, itulah elemen yang ada dalam perjalanan perasaan kita. Yang disebut dengan sir alamiah. Iaitu rahsia alam. Rahsia alami. Yang mana bila kita berzikir, kita mengingati Allah, hati kita rasa khusyuk, kita takut, kita rasa harap dengan Allah, kita rasa kita berdosa, kita rasa kita nak bertaubat, sedar diri, maka di situ akan lahirnya sir alamiah, rahsia alam.
Rahsia alam ni maksudnya kita akan rasa, ya Allah aku ni hina, ya Allah aku tak ada apa. Semua ni kejadian hang. Ni bahasa mudahnya. Kemudian bila kita teruskan lagi, kita akan mengalami sir nafsiah. Iaitu kita akan rasa, nafsiah ni kita rasa apa yang ada diri kita ni bukan kepunyaan kita. Dia perlu kepada pengajian lagi. Dan itu yang kelima. Yang keenam, elemen nafsu. Elemen nafsu ni lah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana nafsu inilah yang menjadi desakan ataupun dorongan kepada kita melakukan kejahatan. Dan syaitan, iblis, dia meracuni diri kita, akal dan hati kita melalui nafsu. Maksudnya Allah sebut dalam Al-Quran, nafsu itu sentiasa mendorong kamu kepada kejahatan. Kita tengok dalam Sigmund Freud, dia kata manusia itu bertingkah laku negatif disebabkan adanya desakan dalaman, libido, yang dikeranakan oleh ketidakpenuhan ataupun dia tidak dipenuhi desakan-desakan ketika kecilnya. Maka di sini kita dapat lihat betul, kemungkinan betul apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Maksudnya manusia itu bertingkah laku jahat ataupun negatif disebabkan oleh perasaan yang negatif, desakan yang negatif. Dalam Islam, ya benar, iaitu nafsu sentiasa mengajak ke arah yang negatif, ke arah yang jahat. Tetapi nafsu ini dia ada 7 peringkat dalam Islam. Kita tidak semata-mata memandang nafsu itu sebagai jahat, iaitu nafsu amarah, bisu amarah disebut dalam Al-Quran. Tapi ulama-ulama kita menggariskan sebenarnya nafsu ni dia ada 7 peringkat. Saya sebutkan secara sepintas selalu, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu raudiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. Yang mana nafsu-nafsu ini perlu kita kawal dan kita tunduk, yang akhirnya dia akan memimpin kita dengan akal dan hati yang bersih. Nafsu itu akan seronok. Nafsu ini satu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dia menjadi satu motivasi dalaman kepada kita. Kalau akal kita, hati kita kotor, dia akan menjadi motivasi untuk kita melakukan kejahatan. Tapi kalau akal kita, hati kita bersih, dia akan menjadi motivasi kepada kita untuk melakukan ketaatan. Sebab tu ada istilah orang-orang soleh, bila mereka melaksanakan ibadah, mereka akan rasa manisnya beribadah. Sebab apa? Sebab ada nafsu yang telah ditunduk dan telah dididik untuk merasai manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya adalah diri, iaitu cerminan kepada apa yang berlaku di atas tadi, roh, akal, nafsu, sir-sir nafsu, dan juga itulah cerminan kepada tingkah laku kita. Artinya kalau elemen-elemen yang saya sebutkan tadi baik, tidak ada masalah, tidak ada kerosakan, maka kita akan membentuk satu peribadi Islam, satu peribadi insan yang baik akhlaknya kerana dia merasai bahawa dia itu adalah hamba. Kuncinya di sini dalam terapi Islam, kita nak bantu klien kita sehinggalah dia menyedari bahawa dia mempunyai peranan, tanggungjawab sebagai hamba Allah, di mana tanggungjawab hamba Allah ni Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Allah ciptakan kamu sebagai khalifah, iaitu mentadbir, menguruskan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam Al-Quran, tanggungjawab kamu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Jadi tugas kita sebagai ahli terapi, ahli psikologi, kaunselor, inilah peranan kita, mengajak manusia ke arah kebaikan dan cuba untuk bantu mereka untuk tidak terus berada dalam kerosakan. Jadi inilah tanggungjawab yang perlu kita pegang. Dan di situ saya secara lalu, itulah perbezaan antara terapi barat dan terapi Islam. Terapi barat dia menekankan kepada 3 elemen dan terapi Islam dia menekankan kepada 7 elemen, yang mana 3 elemen itu sebenarnya ada dalam terapi Islam itu sendiri. Dan apa yang disebutkan oleh Dr. Aisyah kita sebentar tadi, elemen spiritual, memang tak lari jauh. Apa yang saya cakap tadi adalah perjalanan dalam spiritual itu. Cuma ulama-ulama kita dia mendefinisikan ataupun dia melabelkan perjalanan rohani itu dengan label-label yang saya sebutkan tadi. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Okey, subhanallah. Mungkin yang kita boleh nampak macam mana sebenarnya Islam sendiri pun dah datang awal lagi daripada yang barat sebenarnya. Mungkin Islam pun dah datang zaman kegemilangan tu, Islam datang dulu sebelum barat. So sebab tu Encik Akmal cerita tadi macam mana sebenarnya ada juga elemen-elemen barat tu
yang sebenarnya dah ada pun dalam elemen-elemen Islam. Mungkin sekarang kita macam terlalu taksub ke, kita terlalu mengagungkan barat sehingga kita sendiri pun terlepas pandang dengan sebenarnya pendekatan Islam tu macam jauh lagi banyak. Mungkin elemen daripada barat tu mungkin menekankan kepada 3 elemen, tapi bila kita mendalami Islam tu sendiri sebenarnya banyak lagi elemen-elemen yang kita boleh dalami. Okey doktor, macam bila Encik Akmal cerita tadi banyak pendekatan spiritual dan sebagainya, tapi bila kita dalam dunia moden macam ni kan, kita memang orientasi terapi kita adalah mostly dalam barat. Dan kita masih sebab belajar pun teori yang sama, Sigmund Freud dan sebagainya. Dan persoalannya boleh tak kita nak gabung kan? So macam contohnya nak gabung psikodinamik ke CBT ke, nak gabungkan sekali dengan pendekatan Islam tu. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih. Saya dengar tadi saudara Haziq punya explanation tentang 7 layer terapi tadi memang sangat detail memang betul lah tu, memang menarik sangat Jadi sebab kita boleh katakan memang betapa pentingnya terapi Islam tu yang kita boleh apply kepada klien kita Persoalan tentang sesuai tak terapi moden dan terapi Islam tu dijalankan serentak. Okey. Sebenarnya dalam kerja saya sebagai terapis memang itu yang berlaku juga kepada sesetengah klien. Sebenarnya saya pun dirujuk oleh ustaz-ustaz, contohlah klien-klien ni bila dia ada tekanan dia akan pergi kepada ustaz-ustaz. Dia orang pergi ke Darul Syifa dan adalah beberapa tempat-tempat perubatan Islam. Kemudian ustaz biasanya klien ni akan bercerita, dia kata okey ustaz dah scan semua, saya tak ada gangguan katanya. Ustaz kata kamu pergilah jumpa dengan pakar psikologi, kamu pergilah jumpa kaunselor untuk dapatkan lebih lagi rawatan. Jadi sebenarnya memang sesuai sangat terapi moden ni yang menggunakan approach barat, kita katakan digabungkan dengan terapi Islam ni supaya kita sedia maklum sebagai terapis kita punya objektif ataupun goal kita pertama adalah untuk bantu klien minimize anxiety dan depression. Ataupun kalau dia ada trauma, kita nak bantu dia atasi trauma dia tu. Kita akan guna pelbagai cara sebenarnya. Sebenarnya saya pun bila saya tahu ada seseorang orang yang dia terlalu menekankan, contohlah dia suka kata oh saya ni CBT person, cognitive behavior therapy. Dia terlalu sangat semua masalah dia nak buatkan dengan CBT tu. Sebenarnya tak semestinya efektif tau. Tak semestinya efektif. Kita kena bantu klien, kita kena jadi lebih kreatif dalam bantu klien. Kita masukkan elemen-elemen yang boleh mencapai goal kita, objektif kita, iaitu dapat bantu klien berfungsi dengan lebih baik. Malah ada juga klien-klien saya ni yang datang pada saya dan pada masa yang sama dia juga menjalankan perubatan terapi Islam di tempat lain. Di pusat-pusat perubatan Islam dengan kaunselor-kaunselor yang khusus dalam terapi Islam ni. Jadi saya nampak dia punya perubahan emosi, perubahan tingkah laku, tahap keyakinan tu lebih cepat lagi sebenarnya. Dia dapat seimbang. Sebab kita faham klien-klien kita ni hidup zaman sekarang ni moden. Klien-klien kita ni kebanyakan dia remaja. Yang memang percaya dengan ilmu-ilmu moden ni. Tetapi ibu bapa ni banyak menggalakkan juga supaya anak-anak ni meneruskan terapi Islam di center-center pusat-pusat perubatan Islam yang ada. Jadi saya tak nampak itu satu benda yang tidak boleh diterima. Malah saya suka, saya menggalakkan lagi. Saya siap pesan dengan klien saya. Okey, jangan lupa pergi balik kepada tempat sekian-sekian. Sebab dia akan mengajar klien-klien ni tentang mungkin solat-solat atau bacaan-bacaan lebih tertentu Mungkin macam pada kita ni, kita sebab terapi Islam ni kena khusus, bukan suka hati tau. Kita kena ada knowledge tentang terapi Islam. Bukan sebab kita ni orang Islam, kita boleh buat terapi Islam tu. Sekadar basic-basic boleh kita amalkan. Sebab kita sebagai seorang Islam, kita mesti tahu benda-benda tu. Tetapi ada pakar yang lebih dalam terapi Islam ni yang boleh bantu. Jadi kan sebenarnya dia bergabung. Saya bangga tahu sebenarnya bila saya dapat tahu ustaz-ustaz daripada Darul Syifa, daripada pusat-pusat perubatan Islam, dia mengiktiraf. Dia mengiktiraf psikologis ni. Sebab saya dengar daripada mulut klien. Dia kata, okey, dia orang dah scan, tak ada apa, okey, pergi cari psikologi. Pergi dapatkan rawatan lain. Kamu ni masalah emosi ni. Dia cakap macam tu kan. Jadi kita kata, bagusnya, dia orang dah start iktiraf.
dia tidak macam kita katakan tidak tamak untuk terus bantu walaupun itu di luar mungkin bidang kepakaran dia orang. Itu yang paling best. Saya rasa mereka ni, ialah kita dah zaman moden teknologi, kita semua berilmu. Macam mana kita ada sedikit sebanyak ilmu dalam terapi Islam, begitu jugalah terapis-terapis Islam tahu tentang approach barat ni. Jadi kita jadi satu tim. So ada juga klien yang kita handle, yang saya handle, saya tim dengan ustaz tu, Ustaz A, dengan saya, lepas tu ada terapi lain, dan alhamdulillah kita tengok klien kita tu fungsinya lebih bertambah baik. Jadi memang sesuai kita combinekan kedua-dua ni. Okey, itu saja. Okey, subhanallah. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Aisyah tadi, sebenarnya walaupun bila kita adds on, kita adds on lagi terapi Islam tu, proses kesembuhan tu kita boleh nampak lagi cepat. Okay. So itu pun salah satu sesuatu yang kita kena cari juga, kita kena explore juga. Sebab macam mana Encik Akmal cakap tadi, sebenarnya banyak approach barat tu pun sebenarnya dari Islam tu sendiri. Mungkin untuk mereka di luar sana yang mungkin tengah menonton, jika kita dapat sebarang persoalan atau pertanyaan nak tanya, boleh komen di ruangan di bawah, dan kalau kita ada kesempatan masa, kita akan cuba jawab, insya-Allah. Okey, so apa yang dikongsikan oleh Dr. Aisyah tadi, bila Dr. Aisyah kata macam kita boleh gabungkan juga sebenarnya pendekatan barat dengan pendekatan Islam. Okey, macam untuk Encik Akmal sendiri, mungkin sebagai seorang kaunselor dan juga sebagai seorang yang mendalami juga terapi Islam ni, mungkin Encik Akmal sendiri pun boleh cerita macam mana sebenarnya proses terapi Islam tu dijalankan, dan macam mana nak macam ia dilaksanakan dan membantu klien atau pasien itu sendiri. Mungkin Encik Akmal boleh kongsikan. Okay, terima kasih kepada Encik Nasrul. InsyaAllah terima kasih perkongsian daripada doktor juga tadi. Sebenarnya saya sangat setuju dengan doktor bila mana doktor maklumkan kata kita lebih baik sinergikan antara pendekatan psikologi barat dan juga psikologi Islam, sebab satu kelompongan yang wujud dalam terapi Islam, kita sebut terapi Islam, di mana kajian-kajian empirical itu kurang dalam dunia penulisan Islam moden. Sebab kita banyak berbincang tentang terapi Islam ni berdasarkan dan berlandaskan kepada kitab-kitab ulama silam kita, dan juga rujukan-rujukan daripada Rasulullah, hadis dan sebagainya, dan kita perlu untuk mengguna pakai juga kita kata psikologi barat, kerana di situ mereka mempunyai satu kajian empirical dan satu kaedah yang details, yang mana kita boleh ambil itu sebagai satu panduan, satu kaedah untuk kita gunakan dalam praktis kita. Dan pada saya lah, selagi mana sesuatu praktis ataupun sesuatu teori ataupun sesuatu psikologi barat itu sendiri, selagi mana tidak ada elemen atau perkara yang bercanggah dengan Islam, selagi itu kita boleh amalkan. Sebab itu saya kata apa yang diterangkan dalam psikologi barat, dia ada perkaitan yang sangat rapat dengan apa yang diajarkan dalam ilmu-ilmu Islam. Maka di sini selagi mana perkara-perkara itu tidak ada percanggahan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, oleh ulama-ulama kita, maka tidak ada masalah untuk kita mengambil pendekatan-pendekatan barat itu ke dalam pendekatan rawatan-rawatan kita. Dan saya sendiri, bila mana saya masih baru sebenarnya dalam praktis sebagai kaunselor, ada klien-klien yang datang bila mana mereka hadir, ada masalah yang dibincangkan, akhirnya mereka akan minta nasihat. Kalau dalam terapi barat, nasihat itu salah satu perkara yang perlu dielakkan dalam kaunseling lah. Dalam kaunseling perlu dielakkan. Tapi dalam Islam, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ada 5 hak Muslim yang perlu ditunaikan apabila diminta. Antaranya adalah memberi nasihat apabila diminta. Jadi dalam keadaan itu, klien kita, kadang-kadang kita bincang dah masalah dia. Bila kita bincang masalah, kita cuba untuk faham dari berbagai sudut lah, menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Macam doktor sebut, ada orang yang dia terlampau taksub, dia gunakan CBT je. Sedangkan kita perlu untuk memahami situasi dan kita perlu faham keadaan klien. Barulah dari situ kita dapat bantu mereka. Dan seringkali kalau Islam lah, kalau klien kita Islam, dia akan meminta untuk kita memberi nasihat. Sudah pasti nasihat itu tidak boleh dalam bentuk
kita memberi kita kata jawapan, keputusan kepada dia. Nasihat yang dimaksudkan di sini adalah nasihat-nasihat yang berbentuk agama. Mungkin kita boleh minta supaya dia perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat, perbanyakkan membuat kebaikan dengan ibu ayahnya, dengan abang-abang, dengan kakak, dengan keluarganya, dengan jiran-jiran. Jadi itu antara perkara yang boleh kita nasihatkan klien kita supaya dia menjadi satu bantuan tambahan ataupun satu bantuan dalaman. Selain daripada dia mencari jalan penyelesaian, dia juga boleh meningkatkan kekuatan rohaninya. Okey, berbalik kepada soalan tadi, kaedah ataupun kaedah rawatan ataupun proses dalam Islam. Yang pertama sekali, saya pasti bila mana kita berjumpa dengan mana-mana orang yang mengamalkan terapi Islam ataupun kaunselor dan sebagainya, bila kita sebut tentang Islam, kita akan kembali kepada ilmu agama. Yang mana kita takkan lari daripada pemahaman akidah. Kadang-kadang seseorang itu boleh berubah tingkah lakunya, boleh berubah cara fikirnya apabila dia mempunyai pemahaman akidah yang salah. Saya ambil contoh mereka yang terlibat dengan ISIS, mungkin tak berlakulah di Malaysia. Mereka yang terlibat dengan ISIS, satu gerakan jihad yang kata apa, yang terlampau ekstrim, membunuh saudara Islam sendiri. Okey, itu tingkah laku yang negatif itu berpunca daripada pemahaman akidah yang salah. Jadi perlu untuk kita pastikan masyarakat kita dibetul ataupun dibentuk dengan akidah yang betul. Okey. Yang kedua adalah pemahaman ilmu akidah, ilmu agama dari sudut fiqh, iaitu cara betulkan cara solatnya. Kalau dia tak erti solat, minta untuk dia mempelajari bagaimana nak melaksanakan solat dengan sempurna. Kalau dia tak pandai baca Quran, mungkin kita boleh bantu dia untuk cari orang-orang yang boleh ajarkan tentang bagaimana nak membaca Quran. Dan itu dia berkaitan dengan ilmu agama fiqh. Kemudian ilmu agama tasawuf. Ilmu agama tasawuf ini sangat berkait rapat dengan hati, dengan kita punya rukun ihsan kita. Yang mana bila sebut tentang tasawuf, dia ada beberapa peringkat lah. Tetapi sesuai untuk orang masyarakat awam kita, itulah kita memperkenalkan sifat-sifat rohani. Yang mana sifat-sifat rohani kita boleh dapat dalam kitab-kitab Islam kita, kitab-kitab ulama kita. Ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 10. Di sini saya senaraikan 9. Antaranya sifat taubat, sifat syukur, sifat sabar, sifat zuhud, sifat khauf, sifat roja', sifat redha, sifat tawakal, sifat mahabbah. Ada 9 sifat, dan ini antara perkara yang ada dalam ilmu tasawuf. Jadi bila mana kita didik klien kita ataupun masyarakat kita dengan sifat-sifat rohaniah yang baik ini, dan kita cuba untuk hilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri klien kita secara zahir, melalui panca indera yang ada, dan mudah-mudahan dengan itu pemahaman agama tadi itu dapat bantu dia untuk keluar daripada masalah. Ini antara rawatan yang boleh kita cadangkan kepada klien kita supaya sedikit sebanyak dia memperbaiki cara hidupnya kembali kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita kaitkan terapi Islam ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Yang mana perkara ruqyah syar'iyah ni selalu digunakan oleh pusat rawatan-rawatan Islam. Pada saya, itu salah satu daripada terapi Islam. Pada pandangan saya, terapi Islam itu bukan semata-mata ruqyah syar'iyah, tetapi ia lebih kepada, itu salah satunya, tapi lebih kepada ilmu agama itu sendiri. Yang kedua, ruqyah syar'iyah, kalau dia ada gangguan sihir, ada gangguan saka dan sebagainya, sihir pemisah ke, sihir apa ke, dia boleh untuk gunakan ruqyah syar'iyah. Saya ada pengalaman, ada kes yang saya handle, suami isteri, yang mana tidak boleh untuk kita kata tak boleh duduk sekali, kira nak bergaduh. Bila tanya suami ni, dia kata aku tak boleh tengok isteri. Tapi bila kita dengan izin Allah, dengan sedikit ilmu, kita tengok tu, itu bukan dari sudut psikologi. Bila kita sebut dia okey, maksudnya dia dari sudut kehidupannya okey, tapi bila dia nak tengok isteri tak boleh. Dan bila kita minta untuk dia pergi kepada pusat rawatan Islam, memang ada di situ ada gangguan yang disebut dengan sihir pemisah. Ada orang-orang yang mungkin ada kedengkian kepada mereka yang cuba untuk memisahkan hubungan rumah tangga. Ini antara kes-kes yang sebenarnya kita kata perlu untuk kita sinergikan antara bantuan psikologi, kaunseling dan juga Islam.
yang mana kadang-kadang kita dah bantu dari sudut psikologi, dari sudut kaunseling, proses kaunseling, tapi masih lagi tidak mempunyai apa-apa perubahan. Kita tengok dari sudut kognitif, emosi dan dia punya tingkah laku okey dari sudut lain. Tapi bila duduk dengan isteri ada masalah. Jadi di situ mungkin ada satu masalah lain yang menyebabkan perkara itu terus berlaku. Kemudian kita tengok memperbaiki cara hidup kepada cara Islam, jaga solat, melazimi Al-Quran, buat baik dengan semua orang. Kemudian zikir-zikir tertentu. Tadi Dr. Aisyah kita ada sebut tentang kita nak mengamalkan terapi ni kita perlu kepada ilmu yang khusus. Ya benar. Memang pun dalam ilmu Islam ada zikir-zikir yang perlu kepada mursyid ataupun guru yang bertauliah, guru yang mempunyai kita kata thiqah, ada kemampuan untuk mendidik, untuk mentarbiah kita. Jadi di situ disebut dengan, kalau bahasa istilah kita disebut dengan tarikat khusus, tarikat khusus. Itu perlu kepada pengajian ilmu agama di peringkat syariah yang menyeluruh, kemudian baru pergi kepada tarikat-tarikat dan sebagainya. Itu zikir-zikir yang khusus. Tetapi untuk kita sebagai Muslim, sebagai terapis ataupun kaunselor yang cenderung untuk menggunakan pendekatan Islam, kita boleh menggunakan zikir ataupun tarikat am ataupun tarikat umum. Disebut dengan zikir-zikir umum yang mana yang selalu kita dengar di televisyen, di radio ataupun di mana-mana di pengajian-pengajian kuliah, yang mana kita dapat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, doa-doa daripada hadis, zikir-zikir daripada Rasulullah SAW yang kita boleh amalkan secara umum, tidak perlu kepada pengajian yang khusus. Jadi zikir-zikir umum ni kita boleh berikan. Misalnya kita kata bila kamu rasa tak tenang, kamu istighfar, astagfirullahalazim. Jadi ini zikir umum, zikir am ataupun tarikat am. Ada tarikat khusus perlu kepada pengajian agama yang tinggi dan perlu kepada pemahaman yang tinggilah dalam agama. Sebab kalau kita mengamalkan zikir khusus tanpa ada guru yang betul, mursyid yang betul, dibimbangi dia akan membawa kepada masalah yang lain. Yang macam saya sebutkan tadi, perjalanan 7 elemen tadi perlu kepada guru. Dan kita bila mana kita zikir itu, kita merasai ketenangan-ketenangan itu disebabkan oleh Allah memberikan satu perasaan untuk membersihkan jiwa kita. Yang itu orang tak boleh cerita, melainkan orang yang melaksanakan dan merasai saja yang tahu apakah itu perasaan yang muncul, yang sehingga kan seseorang itu boleh berubah disebabkan oleh zikir tadi. Okey. Kemudian kita tengok istighfar, selawat kepada Rasulullah SAW, dan yang terakhir adalah mengamalkan makanan sunnah. Okey. Hello. Hello, boleh dengar ke? Boleh. Okey. Yang terakhir adalah mengamalkan amalan makanan sunnah atau gaya hidup sihat. Jadi pada saya, terapi Islam ini bukan sekadar kita membacakan ayat-ayat ruqyah syar'iyah, tetapi dia lebih kepada cara hidup Islam dan anjuran-anjuran yang ada dalam Islam untuk kita bantu seorang manusia itu kembali kepada keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Akmal, perkongsian sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah mendalam. Okey, so di mana kita boleh nampak sebenarnya apa yang cuba dibawa dalam terapi Islam itu sendiri adalah untuk menjadikan seorang Islam tu sebagai Muslim yang lebih baik. Jadi kita bawa kepada untuk menjadi Muslim yang lebih sempurna. Okey, so sebab tu Encik Akmal cerita tadi macam mana pendekatan menggunakan zikir, Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah, sebenarnya benda-benda tu pun sebenarnya kita boleh reflect kepada diri sendiri, which is kalau kita rasa macam kita tak ada masalah sangat pun kita boleh guna juga. Untuk di mana tujuan kita adalah untuk menjadikan diri kita sebagai Islam, Muslim yang lebih baik. Okay. Mungkin Dr. Aisyah pun boleh berkongsi mungkin orang tanya juga, mungkin ada ke kes-kes ke cerita-cerita ke yang mungkin Dr. Aisyah boleh cerita juga, boleh kongsikan juga macam mana kita boleh Dr. apply approach Barat sama-sama dengan approach Islam tu dalam terapi. Okey, terima kasih. Adalah beberapa kes yang saya kendalikan bersama-sama dengan Ustaz, tapi berlainan setting lah.
Ada satu kes tu berkenaan dengan ada seorang perempuan ni umur 22 tahun. Dia ni ada masalah gangguan saka. Ya. Dah lama dah dia mengalami keadaan ni. Tapi dalam masa yang sama dia juga mengalami gangguan emosi. Dengan kisah kecintaan dia lah ya, yang orang kata apa ialah orang muda kan, bercinta, putus cinta dan sebagainya. So saya lihat kan sebenarnya dalam banyak-banyak kes kalau klien ni dia ada terlibat dengan kes black magic, emosi sihir ni, dia sebenarnya agak payah untuk kita kendalikan. Dia memerlukan masa yang panjang. Sebab itulah kita ni nak kena bergabung dengan bukan sahaja menggunakan terapi moden, tetapi juga dengan terapi Islam tadi. Ya, saya bersetuju dengan pendapat ataupun apa yang dikatakan oleh saudara Akmal tadi, zikir umum. Saya dalam terapi tu selepas saya explore, memahami tentang isu remaja ni dan juga saya bercakap dengan ibu bapanya tentang keadaan tu, kemudian saya dapat satu expectation lah tentang keadaan klien ni ya. Jadi bila saya rangka dalam treatment saya tu, saya akan masuk unsur CBT. Saya memang suka dengan CBT ni, Cognitive Behavior Therapy, sebab apa yang kita fikirkan itu akan kita reflect pada kita punya action dan juga emosi ya. So saya akan gabungkan CBT ni dengan zikir-zikir umum. Saya suka perkataan yang disebut tadi saudara Akmal tadi, zikir-zikir umum. So zikir-zikir umum ni yang saya katakan kepada klien ni ialah amalkan bacaan contoh Al-Kursi, Yasin, dan juga selawat Nabi lah. Kalau boleh 1000 kali. Ya, kita tahu selawat Nabi dan kalau kita amalkan Kursi dan Al-Fatihah ni, dia boleh menenangkan jiwa kita. Tetapi kita kena ada keyakinan. Ini kuasa Allah Ta'ala ya. Sebenarnya kalau kita amalkan, kita saja yang tahu keberkesanannya kepada kita. Mesti orang akan kata, alah semua boleh cakap, semua orang boleh baca Fatihah, tak ada apa-apa pun, biasa je. Orang akan menempelak, macam menyindir macam tu. Tetapi untuk orang yang tengah menderita, dalam keadaan ketakutan, trauma, dengan keadaan saka yang dialami, ya, dengan fikiran terganggu, suka menangis, dah tak bercampur gaul dengan family, bila diamalkan dia dapat rasa keberkesanannya tadi. Itu yang antara benda yang saya minta klien saya buatlah, yang saya combinekan terapi Islam tadi dan juga terapi moden ya. Dan saya buat sesi lama. Macam saya katakan, klien yang mengalami masalah sihir atau kena gangguan ataupun saka ni bukan senang ya, sebab kita sedia maklum ya. Benda ni bila dah masuk dalam badan, dia ambil masa yang sangat panjang, bertahun-tahun untuk sembuh. Tetapi part saya 80% lebih kepada membantu dia melihat sesuatu perkara yang berlaku tu secara rasional. Saya bantu klien untuk berfungsi secara rasional. Mengajar klien untuk membezakan irrational thought dengan fantasi. Irrational thought dengan yang lebih rasional. Fantasi dengan benda yang lebih hakiki lah. Ya? So kita, kadang-kadang klien ni bila dalam keadaan macam tu, dia confused. Dia confused dengan keadaan kehidupan dia. Dia punya perasaan tu berubah-ubah. Ya, tak menentu. Jadi saya guide dari sudut itulah. Dari sudut mindsetnya. Develop mindset yang lebih kukuh lagi. Dan di samping saya memberikan zikir-zikir umum tu untuk diamalkan. So dalam pada masa yang sama juga, klien ini pun bertemu juga dengan pakar terapi Islam di pusat pemulihan Islam ya, untuk rawatan selanjutnya. Jadi memang saya tengok kan, kalau yang ada masalah berkaitan dengan sihir, saka dan sebagainya, dia punya penyembuhan ni ambil masa, satu. Yang kedua, kena rajin berjumpa-jumpa dengan terapis Islam dan terapis moden ni untuk rawatan. Kita tak boleh macam cepat give up. Sokongan family, ibu bapa tu sangat penting. Dan saya tengok ibu bapa kepada klien saya ni sangat committed ya, membawa anaknya datang berjumpa ya, update dalam WhatsApp tentang perkembangan anak ni. Sebab saya katakan penyembuhan tu akan ada. Of course ya, setiap dugaan, setiap masalah tu ada penyembuhannya, tetapi kita kena committed dengan apa yang kita buat. Committed dengan terapi yang kita involve. Jangan melompat-lompat. Kita nak cari terapi yang sesuai adalah kita
buat 1-2 sesi, bila kita rasa serasi dengan orang tu, kita continue sampai kita boleh handle hidup kita dengan lebih baik. Sampai nak kata sembuh macam tu lah. That's why saya katakan ada kes-kes tertentu yang akan saya berikan zikir umum ni dalam sesi terapi saya. Ya. Jadi kita combine. Sebab kita pun sebagai seorang Islam, dengan akidah kita, kepercayaan kita pada Allah Ta'ala, dan kita percaya ada benda yang bukannya manusia boleh sembuhkan sepenuhnya. Kuasa penyembuhan di tangan Allah Ta'ala, kita hanya ikhtiar dan berusaha. Ya, sebab kita ni tak sempurna juga. Akhirnya kita akan balik kepada Allah Ta'ala juga. Ya, okey, itu saja. Okey, terima kasih doktor, perkongsian yang sangat bagus. Sebenarnya betul sebab dalam certain case, even dalam psikologi sendiri pun, tak semua case yang kita boleh jawab. Okey, tak semua case kita boleh come out dengan diagnosis, which is kita kena kembalikan juga kepada orang lain. Which is macam kalau psikiatris sekalipun, kita kalau kata rasa macam pelik pun, psikiatris pun tak tahu nak cakap apa, nak cakap skizofrenia apa lain, nak cakap ni pun lain. So which is sebab tu kita kena referkan juga kepada terapi Islam tu sendiri. Mungkin pendekatan daripada ustaz dan sebagainya, macam kes Saka macam tu pun tak ada dalam DSM kena tu. Okay? Betul. Kita tak tahu itu macam mana, kita sendiri pun tak tahu macam mana nak rawat. So sebab tu kita perlu multidisciplinary lah, kita kena perlu ada approach yang lain. Okay. So sebab kita dah hampir ke penghujung, okay. So mungkin kita nak minta sikit Encik Akmal untuk sebagai konklusi lah, macam ada juga orang di luar sana kan, bila ada juga walaupun mereka Islam, mungkin walaupun mereka Muslim, tapi bila cakap pasal terapi Islam tu dia macam tak nak lah, nanti mesti suruh solat je. Mungkin baik pergi yang barat punya, baik pergi yang standard punya. Mungkin Encik Akmal boleh menerangkan sikit dan sebagai konklusi lah untuk hari ini. Okay, terima kasih kepada Encik Nasrul. Soalan ni nampak mudah tapi payah untuk jawab. Sebab dia bermain dengan dua kelompok lah, yang mana benda ini adalah berkenaan dengan mindset ataupun cara fikir masyarakat kita. Sebab tu salah satu tujuan saya menubuhkan Maharat Consultant and Counselling adalah untuk memberi kesedaran untuk menganggap ataupun memandang mental health, kesihatan mental ini sebagai satu isu yang penting, yang besar, yang perlu untuk diberikan perhatian oleh semua masyarakat. Dan pendekatan-pendekatan yang kita gunakan berdasarkan ilmu psikologi, kaunseling dan juga Islam seharusnya menjadi satu perkara yang diterima dalam masyarakat kita. Sebab tu saya kebelakangan ini banyak untuk berkongsi tentang perkara-perkara yang menjadi asas ataupun perkara dasar kepada memahami kesihatan mental tu. Sebab kita sebut kesihatan mental, masyarakat masih lagi tak dapat nak faham apa itu kesihatan mental. Jadi saya bermula dengan perkongsian tentang stres, tentang anxiety, tentang depression, dan insya-Allah akan datang saya akan berkongsi tentang rawatan-rawatan yang melibatkan cara Islam punya approach. Sebab saya sendiri di samping meneruskan pengajian psikologi counselling di peringkat master, saya juga mendalami ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu perubatan Islam. Dan di sini insya-Allah saya punya harapan di situ juga, di mana saya harapkan Maharat Consultant ini bukan sahaja dapat membantu dari sudut emosi ataupun mental health klien, tapi juga dapat bantu dari sudut elemen-elemen gangguan makhluk halus ni, sihir dan sebagainya. Dan kita harapkan masyarakat kita menerima kedua-dua kaedah ni, kaedah psikologi dan juga kaedah Islam, yang mana kedua-duanya ini amat berkait rapat dan penting supaya kita tidak salah meletakkan diri kita pada tempat yang tidak betul. Semalam saya ada baca beberapa artikel kajian-kajian yang menunjukkan bahawasanya masyarakat kita cenderung 60% cenderung untuk berjumpa dengan rawatan tradisional, sama ada rawatan Islam ataupun rawatan tradisional Melayu lah, berbanding dengan 20% lagi, 20% sahaja masyarakat Malaysia kita yang cenderung untuk berjumpa dengan psikologi ataupun kaunselor. Jadi di sini perlu lebih ramai kaunselor-kaunselor, psikologis
yang memahami ataupun menerima kedua-dua pendekatan ini dan kita bergerak seiring. Saya sendiri walaupun saya lebih cenderung minat kepada pendekatan-pendekatan Islam, di peringkat master pun di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Uni Syam ini pun dia menekankan kepada pengajian yang cenderung kepada pendekatan Islam. Jadi saya melihat kedua-duanya penting. Ada pihak yang menganggap bahawa hanya Islam sahaja boleh ditekankan, Barat tak boleh. Tapi bila saya baca sejarah, saya membuat pembacaan, penelitian, bahawasanya kedua-duanya sangat berkait rapat. Macam saya sebut tadi, Sigmund Freud dia kata ada manusia bertingkah laku negatif disebabkan oleh desakan dalaman. Islam pun ada yang mengatakan begitu. Dan kalau dalam psikologi juga, pendekatan Barat, dia dalam B.F. Skinner, dia kata ada peneguhan positif, peneguhan negatif. Dalam Islam kita percaya ada dosa, ada pahala. Kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat dosa dan kita akan masuk neraka. Jadi peneguhan negatif untuk menghilangkan tingkah laku negatif, peneguhan positif untuk kita galakkan perilaku-perilaku positif. Jadi di sini kalau kita boleh lihat dengan cara terbuka dan sinergikan kedua-dua pendekatan ini, kita akan melihat ia lebih mudah dan lebih berkesan kepada masyarakat kita. Dan saya harapkan satu hari nanti kedua-dua pendekatan ini, pendekatan orang yang memakai pendekatan Barat dan juga Islam, dapat duduk bersama dan kita menggerakkan kedua-dua pendekatan bersama supaya masyarakat kita tak keliru lagi. Supaya masyarakat kita memandang kedua-dua pendekatan ini sangat penting. Kalau kita rawat cara Islam tak berkesan, kita cuba untuk rawatan menggunakan ilmu psikologi. Kalau kita menggunakan pendekatan psikologi, ada perkara-perkara yang tak dapat diselesaikan, kita cuba untuk menggunakan rawatan Islam. Jadi kedua-dua ni kita sinergikan dan mudah-mudahan dia menjadi satu panduan kepada masyarakat bila mana ada masalah yang melibatkan depression, yang melibatkan anxiety, yang melibatkan apa-apa sahaja, bipolar ke, skizofrenia ke, kesihatan-kesihatan mental yang lebih tinggi, boleh mereka rujuk kepada mereka orang yang sepatutnya. Dan sebab saya lihat dalam Islam sendiri, Islam tak menolak psikiatris, ubatan-ubatan. Kalau kita tengok sejarah Islam sendiri, Ibn Sina hari ini terkenal dengan Avicenna, kan? Ibn Sina sendiri menghasilkan ubatan-ubatan penyakit mental dengan menggunakan herba-herba. Jadi di sini kita tak boleh nak anggap Islam tu semata-mata ru'yah syar'iyah, membaca ayat Quran. Tapi Islam sebenarnya menganjurkan kepada kita menerima apa sahaja ubatan ataupun cara yang boleh membantu kita selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diijma'kan oleh para ulama kita. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian saya. Terlebih dahulu saya nak ucapkan mohon kemaafan sekiranya ada tersalah, terkasar bahasa. Sepanjang saya kongsi ni, kalau ada benda yang silap, ada benda yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada doktor atas perkongsian sharing ilmu. Saya pun dapat ilmu hari ini dan terima kasih untuk jemputan ni. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. So apa yang kita boleh concludekan, apa yang kita bincang hari ini adalah sangat penting untuk kita seimbangkan apa tu ilmuan moden dan juga ilmu terapi Islam tu sendiri. So bila Encik Akmal cakap tadi, bila 60% yang lebih kepada tradisional tu, saya pernah juga terlintas di mana saya jumpa sendiri kes di mana parent tu dia pergi tradisional sebab takut dapat diagnosis. So dia pergi tradisional. Okay. So macam dia takut kalau dapat depressed ke, anxiety ke, dia takut label tu. Okay, dia pergi Islamik sahaja. So apa yang kita concludekan sebenarnya sebab tu sangat penting untuk kita seimbangkan. Okay. Barat pun ilmuan moden pun ada tujuan dia sendiri dan ilmu terapi Islam pun ada tujuan dia sendiri dan ada kelebihan dia sendiri. So sebab tu kita kena sinergikan, kita seimbangkan dia. Jadi saya mungkin sebab kita kekangan masa, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat untuk Dr. Aisyah dan juga Encik Akmal atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. So kita doakan semoga perkongsian kita petang ini dapat memberi manfaat kepada mereka di luar sana, dan untuk mereka di luar sana pun kalau rasa macam perkongsian hari ini sangat bermanfaat, boleh sama-sama share dan sebagainya. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.